Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan semula cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini walaupun pukul 1 pagi Abang bersemangat nak ceritakan 3 cerita. Moga-moga cerita yang Abang sampaikan menjadi iktibar dan tauladan untuk kita semua, di samping jadi hiburan. Jadi tanpa berlengah-lengah, sebelum kita mulakan cerita, kita doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah Tuhanku, moga Kau panjangkanlah umur kami semua. Permudahkanlah segala urusan kami semua, diberikan kesihatan baik untuk kami semua dan dirahmati hidup kami semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Kalau dulu Abang pernah ceritakan kisah seorang makcik nama dia Cik Yam. Kisah dia jadi pengawal keselamatan dekat hospital. Ada 2 cerita Abang, 2 video Abang keluarkan berkenaan dengan Cik Yam. Tapi kali ini kita beralih daripada Cik Yam kepada Cik Sal. Cik Sal ni nama sebenarnya adalah mungkin Salmah kalau tak silap Abang. Dan dia adalah bekas cikgu di satu sekolah menengah. Tapi untuk dipendekkan supaya senang ceritanya, Abang panggilnya dengan nama Cik Sal. Mak Cik Sal jadi Cik Sal. Jadi Cik Sal cakap, cerita pertama ni berlaku pada tahun 1964 dekat Parit Buntar, Perak. Pada waktu ni, kata Cik Sal, keluarga dia orang sangat susah. Rumah tak ada, kebun tak ada, pekerjaan pun tak ada. Anak semakin besar, keluarga semakin besar. Jadi ayah dengan emak Cik Sal pergi berjumpa dengan seorang tokek Cina yang terkenal dekat Parit Buntar, Perak tu, dan mengadu pada mereka macam mana nasib keluarganya. Jadi tokek tu pula memang baik hati, tokek Cina tu baik hati. Dia ada sebidang tanah, cuma tanahnya dekat dalam hutan. Pada waktu itulah, sekarang dah jadi bandar dah kat Parit Buntar, Perak tu mengikut cerita Cik Sal. Jadi dia kata dekat tanah tu adalah tanah kosong. Bolehlah, tokek Cina tu cakap, bolehlah keluarga Cik Sal, mak ayah Cik Sal bina rumah dekat situ untuk menjadi tempat berteduh. Jadi bila dapat peluang macam tu, mak ayah Cik Sal sangatlah bersyukur dipertemukan dengan orang yang baik macam ni. Jadi mak ayah dia pun binalah. Nak kata rumah tu, kata Cik Sal, tak adalah rumah pada waktu 1964 tu. Dia lebih kepada pondok lah. Rumahnya sangat daif, dia kata. Jadi mak ayah dia binalah rumah di atas tanah tu. Dan mereka sekeluarga bekerja sebagai penoreh getah dekat kebun tokek Cina tu. Tapi disebabkan keluarga diorang makin besar, anak-anak makin besar, macam-macam nak kena beli. Jadi mak ayah Cik Sal cari idea macam mana untuk menambahkan pendapatan keluarga. Jadi ayah Cik Sal ni memang ada kelebihan, iaitu dia pandai masak laksa. Itu adalah resepi turun-temurun katanya. Jadi disebabkan kemahiran itu digunakan akhirnya menjadi sebagai sumber pendapatan. Bapa Cik Sal meniaga laksa dekat pekan di Parit Buntar, Perak pada tahun tu. Manakala emak dia dan juga ahli keluarga yang lain teruskan sambung menjadi penoreh getah. Jadi disebabkan laksa diorang tu memang sedap gila pada waktu tu. Jadi dengan kata lain, dapatlah meningkatkan ekonomi keluarga. Dan bila ekonomi keluarga dah meningkat, bapa dia ambil lah seorang pembantu. Katanya nama pembantu tu adalah Aziz. Tapi Cik Sal cakap dia panggil Aziz tu dengan nama panggilan Abang Aziz, sebab dia agak tua sedikit daripada Cik Sal. Lupa nak beritahu, Cik Sal pada waktu ni 1964 masih lagi darjah 2 mengikut kata Cik Sal. Rumah diorang dibina di atas tanah yang kepunyaan tokek Cina. Tapi diorang tak masak laksa. Maksudnya apa? Dia tak masak kuah, buat dia punya perencah-perencah semua bukan dimasak dekat rumah tu. Dimasak di sebuah bangsal yang jauhnya lebih kurang
10 meter daripada rumah diorang semua. Jadi dengan kata lain, itu adalah cara terbaik supaya rumah diorang taklah bersepah-sepah dan semua barang-barang masakan dikumpulkan pada satu tempat dekat bangsal tu. Dan setiap hari sebelum mak Cik Sal pergi menoreh, mereka semua akan membantu si ayah untuk menyediakan kuah laksa, termasuk tumbuk-tumbuk ikan. Sediakanlah laksa punya keperluan. Ceritanya bermula pada satu hari waktu emak dengan bapa serta pembantu Cik Sal masak kuah laksa dekat bangsal tu. Tiba-tiba ada satu rempah yang lupa bapa dia nak ambil dekat rumah. Pada waktu tu, Cik Sal ada dekat bangsal tu, tengok mak ayah dia bekerja sambil-sambil tolong apa yang patut. Tapi bila bapa dia perasan rempah tu tertinggal, perlu diletakkan di dalam kuah laksa tu. Jadi bapa dia minta lah Cik Sal pergi ambilkan. Sal dia kata, kau pergi tolong abah ambilkan sedikit rempah dekat dalam rumah. Pada waktu tu lebih kurang pukul 10 pagi lah. Jadi Cik Sal bila dengar arahan daripada ayah dia, dia memang tak tangguh-tangguh, terus saja dia pergi balik ke rumah. Jalan kaki tak jauh sebenarnya, lebih kurang 10 meter macam tu, pergi ke rumah. Nak jadi cerita, yang ni abang tertinggal sikit nak jadi cerita, rumah diorang ni memang daif, sampaikan pintu diperbuat daripada kayu. Dan pintu tu hanya disendal menggunakan penyendal. Maksudnya tak ada lock. Dia memang tak ada kuncinya, hanya pakai penyendal aja kuncinya, dibuat daripada kayu. Jadi dan dia punya kedudukan pintu daripada lantai, boleh kata ada sedikit renggang lah, gap lah orang putih katakan, lebih kurang 1 jengkal daripada lantai. Maksudnya agak tinggi jugalah. Jadi pada waktu tu Cik Sal kata memang tak ada rasa apa-apa, tak ada rasa takut, tak ada apa, sebab pada waktu tu masih lagi pagi. Jadi bila dia sampai dekat depan pintu, dia kata dia olok-oloknya rasa macam seorang pendekar, walaupun dia perempuan kan, kecil pada waktu tu. Dia pergi terajang pintu tu, haya pop, terajang pintu tu terbuka. Bila pintu tu terbuka, Cik Sal pun nak berjalan masuk. Punyalah terkejut Cik Sal bila pintu tu tertutup semula sampai kena kepala Cik Sal. Sakit dia kata waktu tu, dia sakit, lebih sakit lagi, sakit hati. Patutnya pintu tu terbuka, boleh pula melantun terkena kat kepala dia. Dia ingat pada waktu tu melantun. Jadi dia pun dari tadi tu dia sepak pintu tu untuk terbuka. Kali ni dia buka slow-slow guna tangan. Jadi dia buka sampailah pintu tu betul-betul terbuka. Kalau ikut logiknya, pintu tu tak akan tertendang semula. Memang tak logik. Waktu Cik Sal nak melangkah masuk selepas pintu tu betul-betul terbuka, tiba-tiba pintu tu berdentum kuat gila, macam ada orang tolak daripada dalam. Dan bila terkena Cik Sal, terkebelakang Cik Sal. Sebab waktu tu kali kedua dia punya kepala kena hentam dengan pintu. Waktu tu Cik Sal daripada sakit dan bertukar jadi marah. Jadi untuk kali ketiga Cik Sal tolak pintu tu. Dia ingat pintu tu terkunci dari dalam. Tapi dia pelik, bila dia tolak pintu tu sekuat hati, pintu tu tak nak buka. Dia tengok dari celah-celah pintu, adakah pintu tu terhalang oleh kayu lah, terhalang dengan kayu penutup pintu tu. Tapi dia tengok tak pula terhalang. Pelik dia, macam mana pintu ni tak boleh buka? Memang pada waktu tu Cik Sal kata dia tak terfikir yang itu adalah hantu. Memang jauh daripada pemikiran dia. Jadi Cik Sal pun pelik, dia pun tengok daripada bawah pintu. Dia yakin ada orang yang tolak daripada dalam. Jadi bila dia tengok dekat bawah pintu, dia nampak pembantu ayah dia, Abang Aziz, ada dalam rumah. Tapi yang peliknya, Abang Aziz tu terapung dengan kakinya lebih kurang 2 jengkal daripada lantai.
Waktu tu Cik Sal kata, bila masa pula Abang Ajis tadi ada kat Bangsal, tiba-tiba ada dalam rumah. Kurang hajar. Dia nak main-mainkan Cik Sal, dia kata. Itu yang Cik Sal terfikir. Seram pula. Jadi itu yang Cik Sal terfikir. Jadi Cik Sal pun jerit daripada bawah pintu tu. Abang Ajis, janganlah main-main pintu. Korang nak masuk ni, nak ambil rempah yang ayah suruh. Pergilah. Tapi benda tu tak bergerak. Masih lagi berdiri, tak jejak tanah. Dan muka Abang Ajis dipalingkan menghadap ke ruang belakang, ruang dapur. Waktu tu Cik Sal memang yakin itu adalah Abang Ajis. Walaupun dia nampak Abang Ajis terapung, tak jejak tanah, tapi dia yakin adalah trik-trik yang Abang Ajis buat yang membuatkan dia terapung. Itu pasal lah dia nampak macam berantu, macam terapung. Jadi Cik Sal pun cuba tolak untuk kali keempat, tak berjaya. Tapi akhirnya Cik Sal kumpulkan kekuatan, dia terajang pintu tu, terbuka pintu tu, dan benda pertama yang dia cari adalah Abang Ajis. Dia cari sekitar rumah, Abang Ajis tak ada. Belakang pintu tak ada, bawah almari tak ada. Jadi dia pelik. Mana Abang Ajis pergi? Takkan Abang Ajis terbangkut? Nak kata dia keluar daripada pintu belakang, tak nampak langsung pintu belakang tu terbuka. Sebabnya, pintu belakang dengan pintu depan kedudukannya bertentangan. Kalaulah pintu Abang Ajis tu keluar daripada pintu belakang, mesti Cik Sal tahu Abang Ajis keluar. Tapi dia pelik, mana Abang Ajis pergi? Tak apalah, dia kata, mungkin dia kata Abang Ajis lari ikut tingkap. Tapi tak logik lah pula, dia kata cuma nak nyedap-nyedapkan hati lah. Jadi Cik Sal pun masuklah ke dalam dapur, bahagian dapur. Benda pertama yang dia periksa adalah pintu. Rupanya pintu dapur terkunci dari dalam, bukan dikunci dari luar. Dengan kata lain, mustahil. Macam mana Abang Ajis boleh keluar pada rumah? Budak darjah 2 kan, pemikirannya tulus saja. Memang tak fikir apa, fikir logik husnuzon. Kalau abang dah suuzon dah, memang abang cakap hantu je lah. Kalau dah macam tu terapung, tak kisahlah siapa pun. Jadi bila dah ambil barang dekat dapur tu, Cik Sal pun bawa lah seberkas rempah. Dia pun nak pergi ke depan, nak ke bangsal tempat bapak dia masak laksa. Bila dia melintasi ruang tamu, tiba-tiba dia ternampak almari. Sebenarnya almari tu almari lama, tapi memang dah lama almari tu ada dekat situ. Cumanya selama alam ni, Cik Sal teringin sangat nak belik-belik dalam almari tu. Cumanya Cik Sal selalu dimarahi mak dia dengan alasan, kalau Cik Sal panjat-panjat, jenguk-jenguk dalam almari, tak pasal-pasal nanti pinggan mangkuk yang ada dalam almari tu jatuh pula. Dah jadi kerja lain. Jadi disebabkan tu kalau hari-hari biasa, Cik Sal tak pernah jengah-jengah dalam almari. Jadi kali ni mak bapak dia ada dekat Bangsal dan dia seorang-seorang dalam rumah, dia nak ambil peluang tengok apa yang ada dalam almari. Almari kayu ada kaca lah, ada dinding kaca. Jadi Cik Sal letak rempah dan dia pun carilah bangku untuk berdiri tengok dalam almari. Bila dia jumpa bangku, dia panjat, dia tengok dalam almari, dia nampak ada banyak sharpener, pengorek pensel, pengasah pensel. Sharpener yang kecil-kecil macam ibu jari abang ni kan, kadang-kadang bentuknya bentuk arnab, bentuk strawberry. Abang tak tahu pula pengasah tu memang dah ada sejak dulu. Kalau abang kecil-kecil panggilnya pengorek. Tak tahulah kalau yang negeri-negeri lain. Jadi Cik Sal pelik, banyaknya. Tapi dalam banyak-banyak pengorek tu, dia ada nampak satu benda yang seperti pengorek, tapi lain bentuknya. Mula-mula Cik Sal tenung, kenapa pengorek ni macam pelik? Tapi bila Cik Sal tengok betul-betul, dia bukan pengorek, tapi dia adalah kepala manusia sebesar ini, mukanya putih, matanya hitam, keningnya panjang sampai jatuh ke bawah, rambutnya panjang, misainya panjang sampai ke bawah, dan yang lebih menyeramkan lagi, menyeringai, nampak gigi dia sambil dia mengangguk-ngangguk macam ni. Bendanya kecil, besar ibu jari.
Walaupun, tapi kalau dah mengangguk-mengangguk macam ni, tersengih, mula-mula Cik Sal ingat itu pengorek. Kali kedua bila ngangguk-ngangguk tu, dia ingat anak patung. Tapi bila dia tengok benda tu tersengih dengan kelip-kelip mata, barulah Cik Sal tahu itu bukan pengorek, itu sesuatu. Pada waktu tu dia memang tak terfikir itu adalah alam sebelah. Jadi Cik Sal turun daripada bangku dan Cik Sal terus ambil rempah. Dia berjalan keluar daripada rumah. Bila sampai dekat pintu rumah, dia pandang semula ke belakang. Nak pastikan apa yang dia nampak tu betul-betul benda tu. Tapi betul, walaupun dia paling ke belakang, bila sampai dekat pintu, benda tu masih lagi mengangguk juga sambil tersenyum sengih depan Cik Sal. Waktu tu Cik Sal tiba-tiba rasa takut sangat-sangat. Dia berlari dapatkan mak ayah dia. Bila sampai dekat bangsal, mak bapak dia pelik. Kenapa muka Cik Sal pucat? Cik Sal tak fikir panjang, dia letak rempah, dia pergi terajang Aziz dulu. Pembantu bapak dia, Abang Aziz. Dia terajang Abang Aziz dulu, dia cakap, ni Abang Aziz punya pasal lah dengki kan? Dengki tadi terapung dekat dalam rumah. Abang Aziz cakap apa? Selama ni, Abang Aziz memang duduk dekat sini tak ke mana-mana. Dan benda tu pun diiyakan oleh emak ayah Cik Sal. Pada waktu tu Cik Sal mula-mula dia roseng juga. Fikirlah apa yang dia nampak sebenarnya. Tapi bila dah lama-lama, makin hari makin takut bila difikirkan kepala yang mengangguk. Dan sejak tu dia demam 3 hari sebabkan demam terkejut. Dan sampai sekarang kata Cik Sal, rumah tu masih lagi ada tapi dah direnovate, adik dia duduk. Kebun getah tu semua dah tak ada, dah jadi taman perumahan, dah jadi bandar. Tapi tetap juga Cik Sal tak faham kepala itu sebenarnya kepala siapa. Kisah kedua ni berlaku pada tahun 1979. Masih lagi pengalaman Cik Sal. Pada waktu ni Cik Sal dah besar. Dia dah baru habis daripada maktab perguruan. Dapat jadi cikgu. Tempat pertama dia ditugaskan adalah di sekolah menengah dekat Kuala Kangsar. Pada waktu ni Cik Sal dah pun menjadi cikgu sains rumah tangga. Walaupun abang tak sure sains rumah tangga tu apa, tapi abang fikir-fikir lebih kurang macam kemahiran hidup lah kot kalau zaman abang. Kalau zaman budak sekarang, abang pun tak tahu apa benda. Oh, sebelum tu, abang sebenarnya nak cerita satu cerita yang lucu, tapi abang minta maaf pada orang yang menghantar gambar. Ada orang yang beli perapan sate abang. Lepas tu dia bagi gambar ke abang yang dia dah dapat perapan sate tu. Tapi yang jadi peliknya, dia dalam gambar tu, si pembeli ni cecah timun dekat perapan sate tu dan makan. Itu dia punya gambar lah. Lepas tu dia cecah ayam goreng dalam perapan sate tu. Abang macam, abang salah tulis ke? Abang rasa abang tulis perapan dekat perapan sate tu kan. Jadi akhirnya abang beritahu dia ini adalah perapan, dia kena rendam bersama-sama dengan daging ataupun ayam sebelum dibakar ataupun sebelum dibuat sate. Dia kata minta maaf sangat-sangat, dia tersalah. Dia memang tahu tu perapan tapi dia tertukar dengan sambal lara. Dia ingat itu adalah, dia tahu dia beli perapan sate tapi dalam otak dia kata itu adalah sambal lara. Tertukar. Tapi lucu jugalah. Abang minta maaf sangat-sangat kepada yang mengirimkan gambar, bukan untuk memalukan tapi untuk berkongsi. Just untuk ingatkan itu adalah perapan sate. Maksudnya kena diperap bersama-sama ayam atau daging, bukan kuah cecah. Abang tak jual kuah cecah. Oh, sambung-sambung cerita. 1979 pengalaman Cik Sal jadi cikgu dekat sekolah di Kuala Kangsar. Nama kampung Cik Sal bagi ke abang dan nama tempat sekolah ni pun dia bagi ke abang, tapi abang tak nak bagi tahu sebab abang rasa dia berkaitan dengan seseorang. Nanti abang ceritakan. Abang takut yang seseorang tu masih lagi ada keturunannya dan seperti memalukan jugalah. Bila dapat bertugas dekat sekolah tu, Cik Sal rasa gembira sangat-sangat. Pada waktu tu dia dah pun bertunang, dia kata bertunang dengan pilihan hati. Jadi bila dapat posting dekat Kuala Kangsar, dia pun pergilah
Sampai dekat situ dia kata dia cari rumah. Benda pertama yang dia buat adalah dia cari rumah. Jumpalah dengan seorang Tuan Haji. Kita namakan Tuan Haji Ibrahim lah, Tuan Haji Ibrahim. Tuan Haji Ibrahim cakap dia ada rumah, dan rumah dia memang perabot penuh lah, fully furnished lah. Jadi dia kata boleh sewa kat situ dengan harga RM50 satu bulan kalau tak silap abang. Jadi bila dengar offer macam tu, Cik Sal gembira lah. Dah lah baru bertugas, gaji pun belum ada, dapat bayar RM50 untuk satu rumah tu pun dah alhamdulillah. Nak lagi rumah tu betul-betul dekat pintu pagar sekolah. Cik Sal turun daripada rumah aja, jalan berapa langkah masuk pintu pagar sekolah. Memang cantik lokasinya. Jadi Cik Sal pun tinggallah dekat rumah tu. Seronoklah dia. Dan dia menulislah surat kepada abang tunang. Dia kata dalam keadaan baik, semuanya baik-baik aja, rumah cantik, perabot penuh, dia kata. Jadi bila si tunang abang tunang ni dapatlah berita baik daripada Cik Sal ni pun gembiralah, kan bakal bini dia betul tempat duduknya. Tapi Cik Sal kata ada satu benda yang tak sedap dekat rumah ni. Dia rasa rumah ni suram. Pada masa yang sama, dalam setiap malam dia dengar seolah-olah macam ada orang baling pasir dekat bumbung rumah. Dia kata benda tu boleh kata terjadi sangat kerap. Selang 2-3 hari, dengar orang tabur pasir atas rumah. Dan dia ingatkan itu adalah kerja budak-budak. Ataupun dia kata, mungkin disebabkan pokok kelapa. Bunga-bunga kelapa dekat pokok kelapa tu kan kadang-kadang ada bunga-bunganya, ada biji-bijinya. Mungkin buah-buah kelapa yang kecil-kecil tu yang tak berapa nak masak ranum tu jatuh dekat atas bumbung. Itu dalam pemikiran Cik Sal. Okey, tapi dia punya gundah gulananya akhirnya terlerai jugalah, dia kata. Sebabnya tiba-tiba bila dia suarakan benda ni kepada mak dia pun risau. Mak Cik Sal ni pun beritahu dekat nenek dia, iaitu mak kepada mak Cik Sal. Dan akhirnya nenek Cik Sal datang temankan Cik Sal dekat Kuala Kangsar tu, duduk sama-sama dekat rumah tu. Jadi bila nenek dia duduk dekat rumah tu, Cik Sal semangat sebab daripada kecil nenek dia memang berani. Dia kata dia rasa macam setiap kali dengan nenek dia seperti dilindungi. Dia kata dia kuasa seorang nenek. Mak dia tak dapat nak teman pada waktu tu sebabnya mak dia tengah mengandung anak bongsu, adik Cik Sal. Jadi tinggallah Cik Sal dengan nenek dia. Bila Cik Sal tinggal dengan nenek dia, walaupun dah berdua dekat satu rumah, tapi selalu juga seperti ada pasir yang dicempakkan di atas bumbung. Mula-mula bila dengar tu, nenek Cik Sal tanyalah, Sal, aku dengar ada orang baling sesuatu kat atas bumbung. Kenapa kau tak beritahu aku sebelum ni? Kata, alah Nek, jangan risaulah, itu budak-budak lah baling pasir, tak ada benda pun. Lepas tu Nek cakap, logik lah. Takkan orang baling pasir pukul 1 pagi, pukul 12 tengah malam, pukul 11 malam. Mana logik? Kalau budak-budak nak dengki pun, at least dia baling pasir tu lebih-lebih kurang pukul 5 petang, pukul 2 petang. Mana ada budak-budak kampung yang keluar tengah-tengah malam untuk baling pasir. Jadi bila dengar pandangan daripada nenek, Cik Sal rasa gundah gulana. Jadi cepat-cepat dia abang tak tahu macam mana dia beritahu, tapi abang rasa menggunakan surat. Dia tulis surat tu kepada abang tunang, bakal suami dia lah. Dia tulislah, dia ceritakan apa yang berlaku. Jadi tak lama lepas tu, abang tunang pun datang ke rumah Cik Sal, bermalam dekat rumah Cik Sal. Dan abang tunang bawa Cik Sal pergi jumpa dengan seorang ustaz. Nenek dia pun ikut sekali lah. Ustaz imam lebih kurang macam tu. Jadi Cik Sal pun ceritalah dengan imam tu apa sebenarnya yang berlaku. Rupa-rupanya imam tu cakap rumah tu ada masalah. Jadi dia bagi beras kunyit pada Cik Sal dengan abang tunang. Dia minta kalian berdua pagarkan rumah ni. Aku akan datang kemudian untuk pagar kali kedua. Jadi bila mula-mula tu, Cik Sal dengan abang tunang pun pagarlah rumah. Gunakan beras kunyit. Jadi tak lama tu datanglah ustaz. Tak lama, lebih kurang 1 jam 2 jam selepas pagar rumah, ustaz tu datang. Ustaz tu sambung pagar untuk kali kedua. Memang tebal pagarnya.
Nak tembus memang tak boleh tembus. Makhluk alam sebelah lah, kita boleh je tembus. Jadi bila dah pagar rumah, ustaz tu pun dah balik. Sebelum ustaz tu balik, ustaz tu pesan, kalau ada benda yang baling pasir dekat atas bumbung lagi, lawan dengan selawat Nabi dan beras kunyit yang saya bagi. Dia kata, baling ke kawasan luar rumah di mana bunyi itu bermula. Kalau dia bermula kat dapur, pergi dapur, buka tingkap, baling beras kunyit itu dekat tanah dan baca selawat Nabi. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan wa ala sayyidina Muhammad. Jadi itu yang Cik Sal ingat. Bila ustaz tu balik rumah, tinggallah Cik Sal, abang tunang dan juga nenek. Tak sempat tengah malam, pukul 10 malam, dah ada benda yang baling dekat bumbung, baling pasir. Mula-mula dia pergi baling dekat bumbung dapur. Prang bunyi macam tu. Jadi Cik Sal dengan abang tunang pergi ke kawasan dapur, balingkan beras kunyit daripada mana bunyi itu bermula dan disertai dengan selawat Nabi. Lepas tu dengar pula dekat ruang tamu, dia orang pergi ruang tamu, baling beras kunyit tu dekat luar kawasan ruang tamu sambil selawat Nabi. Dan kali ketiga, kali ni ekstrim, dia bukan baling dekat dapur, bukan baling kat depan, dia baling daripada dapur ke depan. Jadi bumbung dekat dapur tu bunyi pra 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 sampai kat ruang tengah, pra 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 sampai kat ujung. Macam itulah bunyinya, bunyi benda jatuh, pasir jatuh. Jadi disebabkan tu Cik Sal dengan abang tunang baling beras kunyit di sekitar rumah melalui tingkap. Buka tingkap, baling, pergi depan baling, pergi tepi baling, pergi belakang baling sambil selawat Nabi. Jadi selepas tu tak ada lagi gangguan, senyap, sunyi. Bolehlah Cik Sal tidur. Jadi esok paginya abang tunang nak balik ni. Jadi diorang pun tidurlah satu keluarga. Diorang tak tidur satu bilik. Abang tunang tidur bilik lain. Bukan muhrim. Belum lagi. Jadi esok paginya, malam tu tak ada gangguan apa-apa. Esok paginya Cik Sal bangun. Oh, segar badannya. Dia kata tak ada apa-apa gangguan. Dan Cik Tunang pun pergi balik. Waktu tu baliklah, tak ada masalah. Tapi bila Cik Tunang dah pergi, dah balik, baru Cik Sal perasan pokok kelapa yang ada dekat depan rumah terbakar, hangus, hitam, rentung. Pelik. Malam tadi tak ada pula bau terbakar. Bunyi benda terbakar pun tak ada. Macam mana pokok depan boleh terbakar? Jadi, tak lama tu Cik Sal rasa macam mungkin ada sesuatu yang menyeramkan yang berkaitan dengan rumah ni. Lebih kurang pukul 11 pagi, tiba-tiba rumah tu ada orang bagi salam. Bila Cik Sal keluar, waktu tu cuti lah dia kata. Jadi bila Cik Sal keluar, tengok Tuan Haji Ibrahim yang duduk depan rumah, cekak pinggang orang tua tu dalam misai ni melentik, kata. Cekak pinggang. Marah terus pada Cik Sal. Apa kau buat dengan rumah aku? Kata. Rumah aku dah elok-elok macam ni, engkau buat, kau rosakkan rumah aku. Cik Sal pening. Rosakkan apa Tuan Haji? Saya jaga Tuan Haji elok. Jangan kau nak menipu. Ada orang report dekat aku, mengadu dekat aku, engkau nak cuba merosakkan rumah, dia kata. Jadi Cik Sal pening. Cik Sal minta maaf lah. Cik Sal kata, kalau ada benda-benda yang orang ceritakan, saya minta maaf siap-siap. Kata, okey. Tiba-tiba Tuan Haji cakap, kalau macam tu, dia kata, aku nak renovate rumah ni. Cik Sal lagi beling. Cik Sal cakap lah, saya duduk kat rumah ni, janganlah direnovate dulu. Kalau nak renovate, tunggulah saya pindah keluar. Tak ada juga orang tua tu tak jalan makan. Tak makan saman. Orang tua tu tak makan saman. Dia panggil 2-3 orang kampung. Dicabutnya semua bumbung. Daripada depan, ruang tengah, dapur. Tak ada bumbung. Jadi, waktu tu Cik Sal blur, jadi bengang. Malam tu, Cik Sal tidur dengan nenek dia. Tidak berbumbungkan bumbung, tapi langit yang jadi bumbung. Terbuka telopong macam tu. Waktu tu Cik Sal kata marah gila. Dia tak simpati ke yang aku tidur dengan nenek, dia kata. Orang tu rumah tua, sedap-sedap dia buka bumbung. Ingat kita tak bayar, kita bayar sewa lah. Dalam hati tak berani nak cakap. Dia kata kalau dia cakap takut benda lain yang terjadi kan. Jadi malam tu nak jadi cerita lah, Allah Ta'ala nak uji hujan. Allah nak uji hujan malam tu. Menggigil-gigil anak beranak ni, nenek dengan cucu menggigil-gigil tidur dalam keadaan hujan.
Tapi jiran baik hati, jiran panggil Cik Sal dengan nenek tidur rumah jiran. Dan sejak daripada malam tu Cik Sal dengan nenek dia tidur dekat rumah jiran sementara menunggu Cik Sal nak jumpa rumah baru. Waktu Cik Sal cari rumah baru, akhirnya Cik Sal berjumpa lah dengan ramai orang kampung. Lepas tu salah seorang daripada orang kampung, seorang lelaki ni yang akhirnya menjadi adik ipar kepada Cik Sal, dia tanya dengan Cik Sal, akak duduk dekat rumah tu, akak berani Lepas tu Cik Sal cakap, kenapa? Akak tahu tak, rumah tu Tuan Haji Ibrahim tu bela polong kak. Selama zaman sebut pukul 1:30 pagi. Membela kak, dia kata. Akak pula duduk kat situ. Kata, macam mana korang tahu? Dia kata, akak pernah dengar tak orang baling pasir dekat atas bumbung? Kak Cik Sal kata pernah. Itulah tandanya itu bukan orang yang baling pasir kak, nak lagi tengah malam. Itu sebenarnya kata orang adalah kencing Makcik Rockers berterabur dekat atas bumbung. Jadi tujuan Tuan Haji tu buka bumbung tu adalah semata-mata suruh Makcik Rockers kencing dekat akak dengan nenek. Jadi dia kata, tapi malam tu dia kata, malam dia tidur tu hujan. Jadi mungkin benda tu ada kencing, tapi kencing tu tak efektif sangat sebab disertakan dengan hujan yang Allah Ta'ala turunkan. Jadi dengan kata lain, dia tak perasan. Oh, dia kata, macam mana kau tahu? Dia kata, dek, rumah tu berhantu. Dia kata, satu kali tu kita orang ramai-ramai, anak-anak muda ni, kampung ni, bawa keris lama pergi rumah tu. Akak tahu tak, keris tu tercabut sendiri daripada sarungnya, terbang kak, hampir-hampir kita ni dicocoknya dengan keris tu kak, dia kata. Jadi bila dah dapat cerita macam tu, Cik Sal tanya lagi dengan banyak orang. Ramai yang tahu rumah tu memang berhantu. Sebab itulah kata Cik Sal, dia memang tak selesa duduk rumah tu. Dan yang pelik, rumah tu seolah-olah seperti ada yang jaga. Jadi Cik Sal tak lama tu dapatlah rumah dan Cik Sal pindahlah daripada situ. Dan Cik Sal tak nak tahu lagi dengan apa yang terjadi dekat Tuan Haji, baik hidup baik mati, sebab dia sakit hati. Macam mana dia diperlakukan seperti orang yang tak pernah bayar sewa. Cabut bumbung, ada juga orang macam tu, cabut bumbung. Nak halau-halau je lah, tak payahlah cabut-cabut bumbung, gigih kan. Terima kasih sangat-sangat dah mendengarkan cerita yang abang sampaikan pada hari ini. Moga-moga jadi iktibar dan pengajaran. Terima kasih yang membeli baju-baju yang abang jual, rempah-rempah, sambal yang abang jual. Terima kasih sangat-sangat besar. Moga-moga Allah merahmati kalian semua termasuk yang menonton kan. Dan hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.